Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat Dr. Rozi dan rakan-rakan seperjuangan. Pada hari ini, Kumpulan 10 akan membentangkan laporan wawancara insan guru profesional yang kami telah jalankan pada tempoh hari. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu saudara Mustaqim, Firdaus, Muhammad, Ray, Anas dan ahli sekali saya, Fazil. Kami telah mewawancarakan insan guru profesional daripada dua bidang iaitu Bahasa Melayu dan Sains Komputer. Melalui wawancara insan guru profesional, kami dapat menganalisis pandangan dan pengalaman guru yang mengajar dalam bidang bahasa dan bidang sains komputer. Penekanan ini diberikan bagi meningkatkan pemahaman strategi pengajaran, cabaran yang dihadapi oleh kedua-dua guru bidang ini serta cara penilaian mereka terhadap keberkesanan pembelajaran di dalam kelas. Sebab pengorbanan yang dimaksudkan nih yang perlu ada sebagai diri guru itu, dia bukan dari segi uang ringgit saja, masa. Ciri-ciri macam inilah seorang guru kan. Jadi apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya macam tadi lah cikgu sebutkan. Latar belakang guru bidang Bahasa Melayu diberi nama Puan Hasnita binti Lakata, berumur 45 tahun. Tempoh pengalaman mengajar beliau adalah 23 tahun. Pencapaian terbaik beliau adalah penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2009 dan 2012. Selain itu, penerima Anugerah Guru Gigih Pedalaman pada tahun 2001 oleh Pejabat Pendidikan Daerah Tongon, Sabahnya. Latar belakang guru bukan bidang iaitu Sains Komputer. Diberi nama Wan Rafiq bin Wan Ismail, berumur 43 tahun. Tempoh pengalaman mengajar beliau adalah 18 tahun. Pencapaian terbaik beliau adalah terpilih sebagai tenaga pengajar dalam program didik TV KPM pada tahun 2001. Selain itu, penerima perkhidmatan cemerlang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2023. Okey, baiklah. Saya, Muhammad bin Azman, akan berkongsi secara ringkas ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru berdasarkan wawancara guru bidang dan juga guru bukan bidang. Sebagai seorang guru, kita perlu mempunyai sikap yang profesional dalam apa jua perkara yang kita lakukan, khususnya dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Hal ini bermaksud seorang guru perlu mempunyai nilai-nilai positif seperti menepati masa, kemas dan juga berfikiran waras dalam membuat keputusan. Bersikap profesional juga penting dalam mendidik murid. Seorang guru tidak boleh menggunakan kekerasan ataupun tekanan emosi kepada murid. Ini kerana murid akan mudah untuk tertekan dan juga menjauh daripada guru dan juga pelajaran. Ciri lain yang perlu ada sebagai seorang guru pula ialah mempunyai nilai kreatif dan inovatif. Kepelbagaian kaedah pengajaran dapat membantu meningkatkan kefahaman murid di samping memastikan aktiviti pembelajaran tidak membosankan. Guru boleh melakukan pelbagai aktiviti seperti gallery walk, fan and pick dan juga pelbagai aktiviti lain yang bersifatkan permainan ilmu bagi menarik minat murid. Seterusnya, bakal guru perlu bijak dalam merangka strategi pengajaran di dalam kelas. Umum kita ketahui, dalam kelas pastinya ada pelajar yang mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru dan ada juga pelajar yang sukar untuk memahami apa yang disampaikan. Oleh itu, guru perlu bijak dalam memanfaatkan kaedah pengajaran seperti aktiviti pembelajaran kooperatif atau bersifat perbincangan sebagai contohnya bagi memastikan semua pelajar dapat memahami pelajaran yang disampaikan dengan baik. Seterusnya, seorang guru juga perlu bersikap terbuka terhadap idea yang dikemukakan oleh murid di samping menggalakkan murid mengembangkan potensi diri mereka. Sifat terbuka dalam menerima idea daripada murid membolehkan guru mengetahui tahap pemikiran dan pengetahuan murid. Perkara ini akan membantu guru memilih kaedah pengajaran yang sesuai di samping memanfaatkan pengetahuan murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas nanti. Baiklah, saya Muhammad Mustaqim bin Ismail akan meneruskan pembentangan kumpulan saya pada hari ini dengan meringkaskan sedikit daripada dapatan hasil wawancara yang memfokuskan kaedah pengajaran guru bidang dan guru bukan bidang. Baiklah, menurut Cikgu Hasnita,
iaitu guru bidang. Beliau banyak menggunakan teknik penerangan dalam pembelajarannya. Baginya, teknik ini paling sesuai digunakan untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Beliau banyak memberikan penerangan ketika mengajar mata pelajaran ini. Hal ini dilakukan beliau supaya para muridnya memahami sesuatu subtopik atau agenda yang diajar. Sebagai contoh, jenis-jenis ayat. Bukan itu sahaja, Cikgu Hasnita juga gemar menarik minat muridnya untuk memulakan sesuatu pelajaran dengan melakukan aktiviti nyanyian di dalam kelas. Beliau juga akan menyuruh semua murid termasuk dirinya sendiri memulakan ataupun menyanyikan lagu yang dimainkan. Kebiasaannya, Cikgu Hasnita akan menggunakan perantinya sendiri untuk membuka sebarang lagu berkaitan dengan pelajaran. Sebagai contoh, lagu yang mempunyai banyak kosakata yang menarik dan lagu-lagu yang bertemakan bahasa Melayu. Baginya, penting untuk menarik minat murid untuk belajar sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Akhir sekali, Cikgu Hasnita sendiri juga akan meminjamkan laptopnya sendiri secara bergila-gila kepada murid di dalam kelasnya. Sebagai contoh, setiap murid diminta untuk datang ke hadapan kelas secara bergila-gila untuk membina ayat secara bertaip dalam laptopnya berdasarkan kata kunci yang diberi beliau. Seterusnya, hasil kerja murid akan dibentangkan menggunakan LCD dan sesi pembetulan ayat dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, kaedah pengajaran yang digunakan oleh cikgu bukan bidang. Menurut Cikgu Wan Rafiq bin Wan Ismail, beliau telah menjalankan kaedah pengajaran menggunakan teknologi terkini oleh sebab mata pelajaran yang diajarkan beliau adalah sains komputer. Jadi, penggunaan teknologi adalah sangat relevan. Menurut Cikgu Wan lagi, beliau menggunakan aplikasi seperti Classmind demi membantu dirinya menjalankan kaedah pengajaran yang lebih berkesan. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh semua pelajarnya sekaligus membantu dirinya untuk membekalkan bahan pembelajaran dalam pelbagai variasi, sama ada dalam bentuk gambar, video maupun teks. Hal ini menurutnya lagi dapat memperkaya pengalaman belajar murid. Bukan itu sahaja, melalui aplikasi tersebut juga beliau dapat menjalankan aktiviti-aktiviti yang sangat menarik bersama murid seperti kuis dan pertanyaan secara terbuka. Aktiviti yang dijalankan dapat sambutan oleh setiap pelajarnya. Bagi Cikgu Wan sendiri, hal ini secara tidak langsung dapat menciptakan satu lingkungan pembelajaran yang menarik antara dirinya dan pelajar. Menurut Cikgu Wan, kepelbagaian yang terdapat dalam aplikasi tersebut banyak membantu dirinya untuk menarik perhatian dan mengawal setiap murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Baiklah, dari segi hal ehwal murid pula terdapat 3 ilmu utama yang dapat saya gariskan. Yang pertama, berkenaan tentang pendekatan terhadap murid. Sebagai contoh, Cikgu Hasnita menerapkan pendekatan pertuturan dengan baik dan tidak terlalu tegas kerana murid pada zaman sekarang boleh dikatakan tidak takut dan kurang adabnya dalam menghormati guru. Manakala Cikgu Rafiq pula mengatakan bahawa beliau akan menarik perhatian murid semenjak permulaan kelas lagi dengan akan merekodkan kehadiran pelajar dan akan memastikan keadaan kelas adalah kondusif. Yang kedua, penggunaan seindaksi. Cikgu Wan Rafiq akan memastikan bahawa seindaksi yang digunakan adalah menarik bagi merangsang pemikiran dan perhatian murid seperti penggunaan video, penceritaan, soalan dan sebagainya. Yang ketiga iaitu yang terakhir dari segi pengawalan kelas, yang mana Cikgu Hasnita mengatakan bahawa beliau akan menetapkan peraturan di dalam kelas bagi memastikan disiplin pelajar akan sentiasa terkawal, manakala Cikgu Wan Rafiq pula akan bersikap tegas dan jelas dalam memberi arahan di samping mengutarakan refleksi dan soalan spesifik kepada murid di dalam kelas. Selanjutnya, saya bakal menerangkan 2 isu cabaran utama yang dihadapi di sekolah oleh kedua-dua orang guru tersebut. Yang pertama, dari segi masalah disiplin. Menurut Cikgu Hasnita, masalah yang beliau hadapi adalah dari segi hubungan guru dan juga pelajar. Ini kerana guru tidak lagi mempunyai kuasa dalam menguruskan pelajar, walhal beliau sendiri merangkap guru disiplin di sekolah. Menurut Cikgu Rafiq pula, masalah disiplin di sekolah yang beliau hadapi ialah dari segi masalah kehadiran pelajar. Beliau memberikan cadangan penyelesaian bagi masalah ini, iaitu dengan cara mencari punca kepada masalah ini. Yang kedua pula ialah dari segi bebanan kerja. Kedua-dua orang guru ini bersetuju bahawa tugasan sebagai seorang guru ini adalah amat banyak. Menurut Cikgu Hasnita, guru-guru di sekolah beliau dibebani dengan masa mengajar yang amat padat dan kekurangan guru di sekolah tersebut.
ianya menyebabkan sebahagian guru terpaksa mengajar subjek di luar komisen utama. Manakala Cikgu Wan Rafiq pula menyatakan bahawa dan juga menyentuh tentang bebanan yang boleh hadapi, terutamanya sebagai seorang guru yang merangkap guru penjelajahan ICT dan juga JU kebangsaan bagi subjek sains komputer. Selain itu, antara isu dan cabaran yang terdapat di sekolah juga boleh muncul daripada kerjasama dalam kalangan guru-guru itu sendiri. Isu dan cabaran yang kebanyakan berpunca daripada murid tidaklah relevan kerana di sekolah terdapat guru-guru yang sukar untuk memberikan kerjasama. Buktinya, Cikgu Hasnita telah menyatakan jika terdapat projek yang ingin dijalankan di sekolah, terdapat segelintir guru yang kurang memberikan kerjasama. Kebanyakan guru ingin mengelakkan diri daripada terlibat dalam apa-apa sahaja projek yang dijalankan. Hal ini menyebabkan terdapat cabaran yang dihadapi oleh guru yang mempunyai tanggungjawab lebih besar kerana guru yang lain sukar untuk memberikan bantuan dan guru yang memegang projek tersebut akan kebuntuan untuk menjayakan projek tersebut. Perkara ini termasuklah bantuan dari segi fizikal dan juga idea yang diperlukan oleh guru, contohnya sebagai guru panitia mata pelajaran di sekolah tersebut. Okey baiklah, saya Muhammad bin Azman akan memberikan refleksi bagi wawancara guru bidang dan juga bukan bidang yang telah kami jalankan. Sebagai seorang guru, kita perlu bersikap profesional dalam menjalankan tugas. Tindakan yang diambil guru mestilah berlandaskan pemikiran yang waras dalam semua aspek, khususnya dalam mendidik murid. Sebagai seorang guru, kita perlu menjaga aib dan juga hal peribadi murid. Saya yakin semua tahu tentang isu kini yang masih hangat, iaitu tentang seorang guru yang memukul wajah murid di hadapan khalayak ramai. Perkara tersebut bukan sahaja memalukan murid tersebut, bahkan akan meninggalkan kesan trauma terhadap murid. Hal ini menyebabkan murid akan hilang rasa hormat terhadap guru, di samping timbul rasa kebencian dalam diri murid. Oleh itu, sebagai guru, pengurusan emosi perlu diutamakan. Guru perlu bijak dalam mendidik murid kerana hukuman bukanlah satu-satunya jalan bagi membentuk nilai manusiawi dalam diri murid. Sebaliknya, banyak lagi langkah yang boleh dilakukan seperti nasihat dan dorongan untuk melakukan kebaikan. Pada pendapat saya, setiap kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru membawa kelebihannya tersendiri. Oleh itu, kepelbagaian dalam kaedah pengajaran adalah penting kerana setiap murid memiliki gaya pembelajaran yang berbeza. Terdapat murid yang lebih responsif terhadap kaedah pengajaran yang lebih berstruktur, manakala terdapat juga murid yang lebih suka ataupun selesa dengan kaedah pengajaran secara interaktif atau praktikal. Justru itu, seorang guru perlu lebih fleksibel dalam menggunakan pelbagai kaedah pengajaran demi membolehkan setiap pelajar menemui cara pembelajaran yang paling sesuai, sekaligus membantu murid untuk memahami sesuatu perkara dengan lebih mudah. Refleksi sendiri. Yang pertama, perbezaan pendekatan. Setiap guru, sama ada guru bidang dan bukan bidang bahasa Melayu, mempunyai perbezaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Ia dapat membantu mahasiswa untuk memahami kepelbagaian strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk menggapai objektif pengajaran mereka. Yang kedua, pentingnya atribut guru. Sebagai guru yang profesional dan berintegriti dalam bidang pendidikan akan menjadi nyata sekiranya aspek personal, profesional dan kontekstual menjadi nyata dengan jelas sekiranya memenuhi aspek tersebut. Yang ketiga, kerjasama dan persetujuan. Pentingnya kerjasama dan kesediaan guru untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam konteks pembelajaran merupakan aspek penting yang boleh dipelajari daripada pengalaman wawancara ini. Sebagai refleksi, saya mempelajari bahawa atribut utama yang perlu ada pada seorang guru adalah bersikap rajin dan bijak menguruskan emosi. Ini kerana tugas guru tidak terhad di dalam kelas sahaja, bahkan lebih daripada itu. Saya juga perlu untuk mendekatkan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran bagi memastikan bahawa maklumat yang saya sampaikan kepada para pelajar relevan dengan peredaran zaman. Akhir sekali, saya juga perlu untuk membina hubungan yang baik dengan para pelajar dan juga ibu bapa mereka bagi memastikan setiap masalah dapat diatasi dengan efisien dan berkesan. Dalam video insan guru profesional yang telah kami lakukan ini, saya berpendapat bahawa pengalaman seorang guru yang telah lama berkhidmat dalam bidang perguruan adalah amat berharga dan boleh dijadikan sebagai teladan serta contoh kepada kita, iaitu insan yang bakal menjawat pekerjaan sebagai seorang guru di sekolah. Tegasnya,
Menjadi sebagai seorang guru adalah tidak mudah kerana pelbagai masalah dan juga cabaran akan ditempuhi dan ianya sudah semestinya tidak dapat diramal. Melalui pengamatan saya mendapati kedua-dua guru ini menekankan bahawa kita perlu menjadi kreatif dan inovatif dalam menghasilkan pembelajaran yang menarik di dalam kelas. Hal ini dikatakan demikian kerana motivasi dan keterlibatan pelajar dalam pembelajaran yang berunsurkan kreatif dan inovatif dapat merangsang minat mahasiswa dan membuatkan mereka lebih terlibat dalam proses belajar dan mengajar.